Salam sejahtera, anda sedang menonton Sekilas Fakta 17 September bersama saya, Prasad Michael. Pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang hari ini merayu agar Parti Warisan Pejuang dan Muda turut bergabung menandatangani MOU bersama Kerajaan Persekutuan. Beliau menekankan perlunya genjatan politik bagi mengatur semula hala tuju negara dalam usaha memenangi peperangan melawan COVID-19. Dalam satu kenyataan, Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu berkata, perjanjian ini dapat menghentikan usaha pihak tertentu yang mahu Malaysia menjadi sebuah negara kleptokrasi, kakistokrasi dan gagal. Minggu lalu, Wakil Pakatan Harapan dan Kerajaan menandatangani perjanjian bersama yang digelar Memorandum Persefahaman tentang Transformasi dan Kestabilan Politik. Kesepakatan itu menyaksikan kerajaan pimpinan Ismail Sabri berjanji untuk melaksanakan sejumlah reformasi institusi dalam tempoh waktu tertentu. Sebagai balasannya, PH menawarkan janji bersyarat untuk tidak menggulingkan Ismail daripada kerajaan dan akan menyokong belanjawan 2022. Bagaimanapun, Warisan dan Pejuang menolak perjanjian tersebut dengan mengatakan mereka tidak dipanggil untuk berunding mengenainya. Dalam pada itu, Lim mengulangi bahawa MOU itu tidak bermaksud PH tidak lagi memainkan peranan sebagai pembangkang. Sebaliknya, PH akan terus bersuara dan mengangkat agenda keadilan dan kebebasan seperti yang dilakukan sebelum ini. Mahkamah Rayuan hari ini membuat teguran terhadap permohonan pasukan Peguam Khairi Jamaluddin untuk menangguhkan rayuannya terhadap kes saman fitnah Anwar Ibrahim. Rayuan oleh pihak Khairi itu merupakan kes yang sekian lama tertangguh sejak tahun 2017. Lee Swee Seng yang mempengerusikan panel 3 hakim mengingatkan Peguam Menteri Kesihatan itu, Sarah Malini Abishegam, bahawa pihaknya harus menyediakan peguam lain jika ketua pasukan pembelaan kurang sihat. Sarah sebelum itu memohon penangguhan kes rayuan susulan ketua pasukan pembelaan Muhammad Syafiq Abdullah tidak dapat menghadiri prosiding dalam talian kerana kurang sihat. Mahkamah Rayuan hari ini dijadual mendengar merit rayuan Khairi berhubung perintah yang mengarahkannya untuk membayar ganti rugi RM150,000 kepada Anwar berkaitan kenyataan main belakang pada 2008. Pada 29 September 2017, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan Khairi telah memfitnah Anwar dengan kenyataan itu dan sebelum itu menolak permohonan Khairi untuk mengubah penyataan pembelaannya. Hari ini Lee berkata kes tersebut sudah berlangsung sejak 2017 dan perlu diselesaikan secepat mungkin pada tahun ini walau apa pun yang berlaku. Lee kemudian menetapkan bahawa penangguhan hari ini adalah penangguhan terakhir dan tiada lagi penangguhan akan diberikan. Berita seterusnya, Menteri Belia dan Sukan Ahmad Faizal Azumu memohon maaf kepada pemilik dan pengendali gimnasium atas kesilapan maklumat dari pihak kementerian. Ia berhubung kenyataan bahawa gimnasium di negeri-negeri di bawah fasa 2 dan 3 dibenarkan untuk dibuka semula hari ini. Memetik laporan The Vibes, Faizal berkata pihaknya akan menggesa pembukaan semula gimnasium secepat mungkin. Terdahulu Timbalan Faizal, T. Lian ke sebelum ini, dipetik The Star berhubung pembukaan semula gimnasium di negeri-negeri di bawah fasa 2 dan 3 mulai hari ini. T kemudian menjelaskan kenyataannya dan memberi jaminan bahawa pengendali gimnasium akan dibenarkan untuk beroperasi semula setelah SOP baru diluluskan oleh MKN. Dalam laporan awal, T mengatakan hanya pelanggan yang sudah diberi vaksin sepenuhnya dan kaki tangan gimnasium dibenarkan masuk ke premis tersebut. SOP semasa menyatakan di bawah fasa 2 PPN, semua aktiviti sukan dan rekreasi di pusat kecergasan termasuk studio kecergasan adalah dilarang. Bagaimanapun, kerajaan kemudian mengumumkan bahawa sukan bersentuhan akan dibenarkan di kemudahan sukan dalaman dan terbuka di negeri-negeri di bawah fasa 2 dan fasa 3 PPN dengan syarat kemudian itu dipantau oleh kaki tangan. Wakil rakyat PH perlu bersedia menggunakan wang sendiri bagi membantu kawasan masing-masing dan bukan hanya menunggu dana kerajaan, kata pengurusinya Anwar Ibrahim. Ketua Pembangkang itu berkata parti politik harus memberi hikmat terbaik kepada rakyat terutama ketika berdepan pandemik COVID-19. Malah saya telah menekankan kepada semua ahli parlimen dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Ahli Dewan Undangan Negeri, selain dari sumbangan diterima, setiap ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri mesti
wajib mengeluarkan dana pribadi mereka untuk membantu rakyat yang susah. Bukan saja dari upaya mereka mengambil wang kerajaan atau mengepak derma, tapi mereka harus memberikan contoh yang baik dengan mengeluarkan dana sendiri. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Pelepasan Jentera Peduli Nadi Rakyat di Ibu Pejabat PKR di Petaling Jaya hari ini. Program tersebut akan menjelajah seluruh negara bermula di Pulau Pinang dan Kedah untuk menyampaikan bantuan makanan dan bahan mentah seperti ayam segar kepada rakyat yang memerlukan. Dalam pada itu, Anwar berharap agar kerajaan dapat menyalurkan suntikan dana khas kira-kira 45 bilion ringgit khusus untuk mengurangkan beban rakyat. Nama saya Nur Aini binti Abdullah. Anak saya, Saswani binti Besu, umur 19 tahun. Dia ada penyakit kencing manis. Baru sebulan je. Lepas 2 minggu, dia rasa mata dia boleh nampak sikit lah. Mungkin gula dia ada kawal dendam. Mata dia boleh nampak, kalau gula tinggi, dia macam kabur sikit. Dulu dia insulin kan. Ubat dia, kita kena 14 unit, 12 unit. Sekarang ni kalau injek 8 unit, ada 9 unit, ada 10 unit. Kita kira makanan dia macam mana. Dia minum G-Shock, tak injek banyak. Kita ke perkembangan berikutnya. Polis Johor berjaya menumpaskan satu sindiket pemprosesan dan pengedaran dadah serta merampas dadah bernilai lebih RM1 juta. Seramai 10 individu turut ditahan dalam 7 serbuan berasingan di sekitar Johor Bahru dan Iskandar Puteri pada Rabu lalu. Dalam sebuah operasi ini, pihak polis telah berjaya merampas 25.2 kg heroin bernilai RM336,000 dan 14 kg serbuk ekstasi bernilai RM700,000 dan jumlah keseluruhan nilai rampasan dadah adalah RM1 juta yang boleh digunakan oleh seramai 172,666 orang penagih. Menurut Ayub, modus operandi sindiket yang dipercayai aktif sejak 2 bulan itu adalah dengan bersembunyi di dalam premis perumahan berpagar dan berkawal untuk mengaburi pihak berkuasa. Katanya sindiket ini juga dipercayai bersedia untuk membuat pengedaran di negara jiran berdasarkan keadaan dadah yang sudah siap untuk diseludup. Jago basikal trek negara Muhammad Azizul Hasni Awang kecewa dengan sikap segelintir rakyat Malaysia yang membuang sampah merata-rata di kawasan pelancongan. Dalam satu hantaran di Facebooknya, Azizul Hasni berkata, situasi sebegitu sepatutnya tidak berlaku. Selepas kelonggaran untuk merentas daerah dan bercuti dalam negeri, tempat peranginan seperti air terjun mula menjadi tumpuan orang ramai dengan gambar keadaan sesak tular di media sosial. Turut menjadi tular adalah gambar sampah sarap yang ditinggalkan oleh pengunjung. Azizul Hasni turut berkongsi satu gambar yang menunjukkan keadaan sedemikian dalam hantarannya. Beliau berkata segelintir rakyat Malaysia tidak seharusnya hanya gah menjadi juara papan kekunci di alam maya, namun gagal dalam soal kebersihan. Beberapa pegawai perubatan turut menyuarakan kebimbangan akan kemunculan jangkitan penyakit leptospirosis atau kencing tikus susulan timbunan sampah sarap tersebut. Berikut beberapa ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Prasad untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh layari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.